Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa li masyaikhina wa li asatidatina al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warzuqna fahma. Yang dimuliakan pengurusan surau serta seluruh muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan perbincangan kita berkenaan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan akhlak yang mulia, yang mana hadis-hadis ini akan menjadi panduan kepada kita dalam berurusan, dalam kita melaksanakan kegiatan kehidupan seharian kita. Kita tidak dapat lari daripada akan sentiasa berurusan dengan pelbagai pihak, maka di sana ada pelbagai bentuk situasi dan cabaran yang akan ada. Maka untuk kita selamat menjalaninya, maka perlulah kita mendapatkan panduan yang sebetulnya. Mudah-mudahan kesemuanya itu adalah selamat dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, pada malam ini diteruskan dengan hadis berkenaan dengan berlebih kurang dalam jual beli. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Jabir, yang mana maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Ta'ala memberi rahmat pada seseorang yang berlebih kurang semasa menjual, berlebih kurang semasa membeli, dan berlebih kurang semasa menagih hutang. Baik, mari kita lihat pada permulaan hadis ini bagaimana dinyatakan suatu bentuk doa yang dilafazkan oleh baginda Nabi SAW. Maka kita sewajarnya memberikan perhatian yang begitu berat, kerana ini adalah suatu doa yang mulia daripada seorang Nabi SAW. Dalam situasi yang lain, dalam hadis yang lain adalah doa Nabi kepada umatnya yang memulakan hari pada awal pagi mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini kita lihat apakah yang dinyatakan di sini adalah rahmat Allah didoakan kepada individu yang adanya lebih kurang, ya, berlebih kurang, adanya toleransi ketika menjual, ya, ketika membeli dan ketika menagih hutang. Baik, sebagaimana telah kita nyatakan sebentar tadi, bahawa tidak dapat lari daripada kehidupan kita sememangnya akan wujudnya muamalah, akan wujudnya muamalat, ya, transaksi, ya, jual beli dalam kalangan manusia sesama kita. Baik, jadi nak mendapatkan keperluan, kita perlu membeli. Nak mendapatkan pendapatan, perlunya ada urusan kita menjual. Dan ada ketikanya situasi memerlukan kita berhutang, dalam erti kata untuk memenuhi keperluan. Dan hutang itu bukannya untuk tujuan berfoya-foya. Baik, jadi di situ kita lihat, bila perlunya hutang ini, maka di sini Islam turut memberikan panduan secara moralnya, secara akhlaknya dalam kita menguruskan urusan menuntut hutang.
Baik. Jadi di sini dapat kita lihat termasuk kepada semua golongan yang terlibat, penjual, pembeli, pemberi hutang dan penghutang, ya. Jadi kesemuanya, jika kita berpaksikan kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada hari akhirat, menjadikan kesemua urusan ini sebagai ibadah, maka kita akan menghidupkan nilai-nilai sebagaimana yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara sudut pandang, boleh kita kaitkan kalau hari ini kita ada membincangkan adanya sistem ekonomi kapitalis umpamanya, yang mana manusia yang menjalankan perniagaan ini, mereka akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan, ya, keuntungan yang maksimum, ya. Namun kita secara sistem ekonomi Islam tidak sedemikian. Kita ada unsur-unsur lain yang akan diberikan perhatian. Umpamanya di sini adanya unsur tolak ansur antara pembeli dan penjual. Kita adanya pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil kira, ya. Maka dapat lihat di sini, seandainya kita adalah peniaga, maka kita akan bertimbang rasa kepada pembeli. Sama juga ketika kita menjadi pembeli, kita juga akan bertimbang rasa. Kita tidak akan terlalu, kita katakan sebagai memerah ataupun cuba sangat-sangat untuk menurunkan harga sehingga menyebabkan penjual menanggung kerugian. Kita lihat pada hari ini bagaimana kebanyakan kos ataupun harga semakin meningkat. Secara sekilas pandang, tanpa analisis yang mendalam, kita akan melihat mengapa penjual makanan sedemikian telah menaikkan harga. Mungkin kita membuat sangkaan, ya, mereka ini sengaja menaikkan harga. Tetapi kalau kita kaji dengan lebih mendalam, kita lihat sebenarnya perkara tersebut berlaku juga akibat kenaikan harga barang-barang mentah yang digunakan. Misalnya sebagai contoh, bagi peniaga makanan pada waktu pagi, contohnya nasi lemak. Jadi seiring dengan kenaikan harga barang mentah, maka mereka juga terpaksa menanggung kenaikan harga tersebut. Jadi kalau dulu kos untuk sebungkus nasi lemak adalah RM1, dan mungkin margin keuntungan itu diletakkan sebanyak 50 sen contohnya, dijual RM1.50. Kemudian sekarang ini dengan kenaikan harga barang mentah yang begitu banyak, ya, maksud saya banyak jenis barang mentah yang meningkat. Jadi bila dikira sekarang ini, kos untuk mengeluarkan dan menjual sebungkus nasi lemak sudah meningkat kepada RM1.40. Jadi kalau kita nak meneruskan harga yang lama, mungkin penjual hanya mendapat margin keuntungan 10 sen. Bagaimana pula kalau kos itu telah meningkat lagi sehingga kan kos untuk menjual sudah mencecah RM2. Maka kalau nak dikekalkan harga lama, maka penjual terpaksa menanggung kerugian sebanyak 50 sen. Maka di situlah yang perlu kita lihat bahawa adanya tolak ansur, toleransi antara semua pihak yang terlibat. Tidak kira mereka yang menjual, mereka yang membeli, mereka yang menuntut hutang. Kita lihat seterusnya. Ya, kita lihat seterusnya. Inilah unsur-unsur barakah yang kita cuba cari dalam urusan dan usaha kehidupan kita. Ya, banyak telah dinyatakan oleh penceramah-penceramah yang lain, guru-guru yang mendidik kita semua, bahawa antara perkara lain yang perlu kita lihat adalah mencari keberkatan dalam rezeki. Telah disebutkan banyak kali dalam pertemuan sebelum ini bahawa kita insya-Allah berusaha untuk mencari keberkatan dalam rezeki. Dan rezeki ini perlu dilihat dalam sudut pandang yang lebih luas. Tidak semata-mata kepada tingginya kedudukan jawatan seseorang itu. Bukannya berdasarkan semata-mata besarnya angka gaji. Bukan berdasarkan kemewahan rumah, kemewahan kenderaan dan seumpamanya. Namun perlu dilihat dalam bentuk yang lebih luas. Ya, kita lihat sebagaimana
ada hamba-hamba Allah yang mana hidup mereka ini kalau kita lihat secara umumnya biasa-biasa sahaja. Namun mereka ini diberikan kurniaan yang begitu banyak dalam aspek-aspek yang lain. Umpamanya anak-anak yang sihat, anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang mendengar kata, ya. Kemudian jiran yang baik, kenderaan yang baik, tidak ada masalah, ketenangan jiwa dan seumpamanya. Maka itulah yang cuba kita berusaha untuk mencapainya. Begitu juga dalam urusan hutang piutang. Kita lihat bagaimana panduan dalam agama Islam yang menguruskan hutang piutang ini ditelitikan perinciannya, sehingga kan melibatkan satu muka surat dalam surah Al-Baqarah yang menceritakan bagaimana urusan hutang itu perlu diuruskan dengan terperinci. Adanya saksi, adanya bentuk kita menulis hutang tersebut. Maka dilihat di sini bahawa dalam keadaan tertentu hutang itu menjadi suatu keperluan yang perlu kita lakukan. Maka di sini kita lihat kedua-dua pihak, orang yang berhutang, orang yang memberi hutang, kedua-duanya insya-Allah jika mengikuti panduan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, maka kita akan mendapat kebaikan yang banyak. Terutamanya kepada mereka yang berhutang, perlu adanya sifat tanggungjawab. Ya. Dalam dalil yang lain disebutkan bagaimana hutang ini perlu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Hatta mereka yang gugur syahid dalam peperangan sekalipun, peperangan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, akan terhalang daripada memasuki syurga seandainya hutangnya itu belum diselesaikan. Bahkan kita lihat dalam pengurusan jenazah, ya, dalam pengurusan jenazah ada 3 perkara utama yang perlu kita berikan perhatian. Antaranya adalah harta yang ditinggalkan itu digunakan untuk pengurusan jenazah, kemudian untuk menyelesaikan hutang, dan selepas itulah baru diuruskan untuk tujuan wasiat dan juga faraid. Ya, maka itu dah menunjukkan bahawa syariat kita ini sangat memberikan penekanan terhadap pengurusan hutang. Bukan maksud kata kita menghalang hutang, tidak, tetapi ada panduannya. Ya, kita kena teliti. Sebab itulah ya, peringatan kepada diri saya sendiri dan juga muslimin muslimat sekalian, seandainya kita ada berhutang, maka tulislah dengan sebaik mungkin yang mudah untuk dirujuk. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Jadi andai kata ada perkara yang kita tidak jangka berlaku, misalnya terlantar sakit dengan begitu kritikal, na'udzubillah min zalik, mungkin ada yang terus meninggal dunia, maka setidak-tidaknya dengan kita menulis nota tentang hutang tersebut, waris kita dapat mengetahui hal tersebut dan akan berusaha untuk menyelesaikannya. Pada masa yang sama, setelah kita menulis nota tentang hutang tersebut, maka kita maklumkan kepada waris terdekat kita, seandainya apa-apa berlaku, maka inilah hutang yang masih lagi tidak ditunaikan, dilunaskan, ya. Baik. Dan kita lihat pada hari ini dalam kebiasaan masyarakat kita, sesuatu yang boleh lagi dibaiki. Umpamanya sikap mereka yang berhutang, tidak komited untuk menyelesaikan hutang, sehingga ke tahap orang yang memberi hutang itu pula terpaksa menjadi sabar dan konsisten untuk mengutip hutangnya. Maka perkara ini sama-sama boleh kita baiki, ya. Baik. InsyaAllah seandainya niat kita betul, kita ada usaha, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Apa yang tidak bagus adalah kita berhutang, kemudian terus lepas tangan dan tidak ambil perhatian. Itulah perkara yang boleh kita baiki. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, kita beralih kepada hadis yang berikutnya, masih lagi berkenaan dengan urusan hutang. Hadis ini berjudul membayar hutang dengan baik. Ya, sebentar tadi kita telah nyatakan tentang urusan jual beli dan urusan mengutip hutang. Sekarang ini kita akan lihat hadis yang akan menyebut tentang membayar hutang dengan baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa aghladha lahu fahamma bihi ashabuhu faqala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Thumma qala a'tuhu sinnan mithla sinnihi. Qalu ya Rasulullah la najidu illa amthala min sinnihi. Qala a'tuhu fa inna khairakum ahsanukum qada'a. Muttafaqun alaih. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh kedua-dua Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mahu menagih hutang daripada baginda, dan ia pun mengesatkan perkataannya di hadapan baginda. Melihat keadaan ini, hampir sahaja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang jahat terhadap orang tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah dia berbuat demikian, kerana orang yang memiliki hak itu ada kebenaran untuk dia bercakap sesuatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, bayarkan kepadanya seekor binatang yang sama umurnya dengan yang aku hutang dahulu. Sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak mendapati kecuali yang lebih tua daripada umur yang engkau berhutang dahulu. Lantas Nabi kita menjawab, bayarkanlah kepadanya, kerana orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik cara ia membayar hutang. Baik, kita lihat di sini ya, bagaimana dalam hadis ini nyatakan, dilaporkan bahawa datangnya seorang lelaki untuk menuntut hutang daripada Nabi SAW, dan dia menyatakan sesuatu yang tidak baik, tidak comel terhadap baginda Nabi SAW. Maka respon, reaksi para sahabat ketika itu adalah untuk bertindak balas kepada lelaki tersebut, kerana tidak berkelakuan baik kepada Nabi SAW. Namun respon Nabi adalah untuk melunaskan hutang tersebut, untuk memberikan hak kepada orang tersebut. Ya. Kemudian ya, apabila dinyatakan oleh para sahabat, sahabat beritahu tidak ada haiwan yang umurnya seperti mana umur ketika Nabi berhutang dahulu. Yang ada lebih tua, maka pastinya nilainya lebih tinggi. Maka perkara itu dilakukan. Kerana Nabi menyebutkan di akhirnya itu, sesungguhnya di antara kamu yang terbaik adalah orang yang dalam terbaik melaksanakan membayarkan hutang. Baik. Jadi kita lihat di sini bahawa dalam pelbagai situasi, inilah panduan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Umpamanya dalam situasi hubungan suami isteri, Nabi menyebutkan yang terbaik adalah mereka yang paling baik akhlak terhadap pasangannya. Di sini kita lihat dalam situasi membayar hutang, maka Nabi menyebutkan mereka yang terbaik adalah mereka yang paling baik dalam membayar hutang. Itu dia ya. Baik. Jadi sikap itu yang kita nak pupuk, komitmen kita dalam membayar hutang. Bukan maksud kata kita berhutang dan terus hilangkan diri. Kena ada tanggungjawab. Jika sebelum ini telah berjanji nak bayar setiap bulan dengan sekian harga, maka kena usaha untuk tunaikan perjanjian tersebut. Andai kata tak mampu pada bulan tersebut, perlu ada komitmen, tanggungjawab untuk memaklumkan kepada orang tersebut. Okey, bulan ni saya tak mampu nak bayar RM10 sebagaimana yang saya telah janjikan. Saya hanya mampu bayar RM5 sahaja. Maka kita bayar RM5 tersebut. Dan kita nyatakan bahawa kita tidak mampu pada ketika tersebut. Yang penting adalah sikap dan akhlak kita dalam membayar hutang. Baik. Dan ini akan memberikan kesan kepada keberkatan hidup. Apabila kita menafikan hak orang lain, kita berlaku zalim kepada orang lain, kita khawatir hal itu akan menjadi suatu kesusahan bagi kita dalam pelbagai aspek yang lain. Akibat kita menzalimi orang lain, boleh jadi pintu rezeki kita semakin disempitkan, jiwa kita semakin tidak tenang, pelbagai masalah lain akan wujud. Dan lebih lagi kita takut kita tidak akan selamat semasa di akhirat nanti. Baik, itu dia.
mudah-mudahan ya, daripada dua hadis ini kita mengambil pengajaran untuk adanya sikap toleransi, sikap bertanggungjawab dalam urusan jual dan urusan membeli, serta urusan menuntut hutang. Dan juga seandainya kita berhutang dengan orang lain, maka perlu adanya sikap dan kesungguhan untuk membayar hutang tersebut dengan sebaik-baiknya. Baik. Hadis yang berikutnya adalah hadis berkenaan dengan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa ya. Baik. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyam was-salah was-sadaqah? Qalu bala. Qala islahu dhatil bain fa inna fasada dhatil bain hiya al-haliqah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, baginda berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendakkah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih tinggi daripada darajat puasa, sembahyang dan sedekah yang sunat? Sahut sahabat, ya, kami mahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, kerana kejahatan persekatan itu membawa kepada kemusnahan agama. Baik, kita lihat di sini ya, bagaimana dimulakan hadis ini dengan satu bentuk persoalan yang Nabi kemukakan kepada para sahabat untuk menyatakan suatu amalan yang begitu besar pahalanya, lebih utama daripada ibadah sunat, puasa, salat dan sedekah. Ya, perlu kita fahamilah ya. Kalau kita salah faham, nanti kita akan fikirkan, perbuatan ini lebih baik daripada salat, puasa dan sedekah yang wajib. Tidak. Ini dirujuk kepada puasa, salat dan sedekah yang sunat. Apakah perbuatan tersebut? Perbuatan tersebut adalah mendamaikan persengketaan antara manusia-manusia yang bersengketa. Ya. Jadi pahalanya sangat besar. Lebih besar daripada puasa sunat, lebih besar daripada salat sunat, dan lebih besar daripada sedekah sunat, iaitu kita membaiki hubungan antara pihak yang bergaduh. Ya. Baik. Kerana apa? Kita lihat di hujung hadis ini ditegaskan bahawa perkara ini, iaitu persengketaan antara manusia ini, akan membawa kepada kemusnahan agama. Ya. Bila bersengketa sesama manusia, banyak lagi kezaliman-kezaliman lain yang akan datang. Lebih banyak lagi dosa-dosa lain yang akan datang. Umpamanya apa? Wujudnya fitnah yang lebih buruk, wujudnya pergaduhan, mungkin boleh jadi kekasaran ya, tumbuk menumbuk dan seumpamanya. Bahkan kalau pada tahap yang lebih buruk lagi, adanya perbuatan bunuh-membunuh, merompak dan sebagainya. Jadi itulah kenapa perlu diberikan perhatian, hubungan antara manusia ini perlu dibaiki dan dijaga. Maka mereka yang berusaha untuk membaiki perkara tersebut akan diberikan pahala yang begitu besar. Jadi dengan kita melihat perkara ini juga, kita dapat faham bahawa jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan kepada kita untuk mengumpul pahala ibadah, sebenarnya sangat luas. Banyak sangat perkara yang boleh dilakukan. Maksudnya di sini adalah perkara-perkara yang wajib itu, rukun-rukun Islam itu perlu kita jaga, dan selepasnya itu banyak lagi perkara yang boleh kita lakukan. Contoh yang mudah, salat fardu kita jaga 5 kali sehari semalam. Puasa Ramadan kita jaga. Zakat yang wajib kita jaga. Kemudian haji dan umrah bila kita mampu kita jaga. Jadi 4 perkara ini kita jaga betul-betul, dan perkara-perkara haram, dosa yang besar itu kita jauhkan. Selebihnya itu luas pahalanya, jalannya yang boleh kita cari. Seandainya kita ada kelapangan masa, kita boleh meluangkan masa untuk ibadah-ibadah khusus. Umpamanya i'tikaf di masjid, membanyakkan bacaan Al-Quran. Kemudian apa dia lagi? Kita boleh mempelbagaikan zikir, membanyakkan zikir. Bahkan zikir ni ada banyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Banyak lagi. Asmaul husna, selawat kepada Nabi SAW. Banyak sangat zikir yang boleh dilakukan. Baik.
seandainya kita adalah orang yang begitu sibuk dalam tugasan kerja, ya, tidak ada masa yang begitu baik, yang begitu lapang untuk ibadah-ibadah yang lebih khusus, maka boleh kita gunakan kemampuan ataupun keupayaan yang kita ada. Contohnya, kita bersungguh-sungguh dalam urusan tugas amanah kerja yang kita lakukan, maka di situ kita akan dapat pahala yang banyak. Ya, baik. Apa lagi? Contohnya, mungkin seseorang itu dia tidak ada begitu banyak harta, jadi dia nak bersedekah mungkin tidak begitu banyak. Mungkin kalau dia sedekah pun dalam jumlah yang kecil. Namun di sana wujudnya keadilan, ada ruang lagi kepadanya untuk melakukan, merebut pahala yang lain yang ada. Contohnya, boleh membanyakkan puasa sunat, ya, banyakkan puasa sunat. Manakala bagi orang yang mampu tetapi tak sempat nak puasa, maka dia boleh cari peluang dapat pahala puasa itu bagaimana? Dia menjamu, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Dia tak sempat nak puasa sebab dia sibuk dengan kerja yang melibatkan, orang kata apa, tenaga yang banyak. Mungkin menyebabkan dia letih dan seumpamanya. Tapi dia boleh rebut peluang tersebut, rezeki yang lebih yang dia dapat tu dia bagi kepada orang yang berpuasa. Mudah-mudahan dia pun akan dapat pahala puasa tersebut. Okey, baik. Jadi sebenarnya banyak sangat peluang yang boleh kita gunakan. Di sini kita lihat umpamanya di sini dalam situasi persengketaan sesama manusia juga menjadi peluang. Kalau kita mampu lakukan, maka insya-Allah kita akan dapat pahala yang begitu besar. Baik. Seterusnya, hadis yang ke-40, ya. Hadis yang ke-40. Baik. Judulnya adalah menjaga kesihatan dan kebersihan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrah qassu syarib wa ifa'ul lihyah was-siwak wastinshaqul ma' wa qassul adfar wa ghaslul barajim wa natful ibt wa halqul 'anati wa intiqasul ma'. Qala ar-rawi wa nasitu al-ashirah illa an takuna al-madmadah. Rawahu Muslim. Wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 perkara termasuk daripada fitrah. Yang ini juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, apa dia? Memotong misai. Kedua, membiarkan janggut, tidak dipotong. Ketiga, bersiwak. Keempat, mencuci lubang hidung. Kelima, memotong kuku. Keenam, mencuci celah-celah jari. Ketujuh, mencabut bulu ketiak. Kelapan, mencukur bulu ari-ari. Kesembilan, beristinja. Dan berkata perawi hadis ini, saya lupa yang ke-10. Di sini dia menyatakanlah keraguan dia sebab dia tak ingat betul-betul yang ke-10 ini. Saya lupa yang ke-10, rasanya ialah berkumur-kumur. Jadi kita lihat di sini, ini adalah 10 perkara, suatu yang fitrah, yang mana baginda Nabi SAW juga lakukan. Maka kita lihat di sini, pada hari ini, bila kita lakukan perkara ini, maka niatkan juga, ya Allah, saya lakukan perkara ini dengan tujuan, saya nak menghidupkan juga sunnah dan ajaran daripada Nabi SAW. Maka kita akan dapat pahala yang lagi banyak. Bukan sekadar kita jaga kebersihan, bahkan kita mendapat pahala menghayati, mencintai ajaran Nabi SAW. Baik, dan Nabi juga bersabda yang bermaksud bersuci itu sebahagian daripada iman. Baik, bila Nabi bagi tahu macam itu, kita kena ingat bahawa untuk mencapai iman yang sempurna, maka kita kena berikan perhatian tentang kebersihan dan kesucian. Ya, tak wajarlah, tak wajar kalau kita kata kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Nabi SAW, kita beriman kepada hari akhirat, tetapi kita mengabaikan aspek-aspek kebersihan yang asasi ini. Baik, kita ulang balik. Apakah perkara yang 10 itu? Yang pertama apa dia? Potong misai. Kedua, membiarkan janggut, tidak dipotong. Ketiga, bersiwak.
Keempat, mencuci lubang hidung. Kelima, memotong kuku. Keenam, mencuci celah-celah jari. Ketujuh, mencabut bulu ketiak. Kelapan, mencukur bulu ari-ari. Kesembilan, beristinja. Dan kesepuluh, sebagaimana yang diragukan oleh perawi ini adalah berkumur-kumur. Baik. Jadi lihat ya, panduan agama kita ini daripada sebesar-besar perkara yang membincangkan tentang pemerintahan negara. Panduan agama kita ini tentang memilih ketua negara. Panduan negara kita ini memilih tentang kerajaan. Ya, urusan-urusan yang besar, kehakiman, jenayah Islam dan seumpamanya, hutang piutang, bahkan sampai ke tahap yang kecil-kecil begini pun diberikan panduan oleh agama kita. Baik. Hadis yang ke-41 ya. Hadis yang ke-41. Baik. Ini hadis yang kedua yang terakhir dan satu lagi kita akan tamatkan dengan hadis terakhir. Baik. Hadis yang ke-41 berjudul Rapi, Kemas dan Cantik. Wa 'an ibnil Hanzaliyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fin nas fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wa la tafahhush. Rawahu Abu Daud. Wa 'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Baik. Di sini ada dua buah hadis berkenaan dengan kita rapi, kemas dan cantik. Baik. Hadis yang pertama daripada Ibnu Hanzaliyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu akan datang menemui saudara-saudara kamu. Oleh itu, perbaikilah kenderaan kamu dan rapikanlah pakaian kamu sehingga kamu seakan-akan menjadi tempat tumpuan pandangan di antara manusia. Allah tidak suka kepada yang keji dan juga tidak suka kepada sesuatu yang dijadikan keji. Baik, di sini perhatian yang Nabi SAW berikan untuk kita menjaga kerapian. Apabila kita nak bertemu dengan orang lain, maka perelokkan kenderaan kita, rapikanlah pakaian kita. Ya, kerana itulah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yang dari aspek kerapian dan penampilan kita, kemas, cantik dan seumpamanya. Baik. Yang kedua, hadis yang berikutnya dimulakan dengan dinyatakan tidak masuk syurga sesiapa yang di dalam hatinya sifat takabur walaupun sebesar biji zarah. Ini sebesar zarah biji sawi. Lalu seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya seorang lelaki suka pakaiannya bagus dan kasutnya bagus. Jadi dia tanya, adakah perkara itu dihukumkan sebagai takabur? Nabi menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cantik dan suka kepada perkara yang cantik. Takabur itu adalah menolak kebenaran dan menipu manusia. Baik. Jadi pada hadis yang kedua ini dapat kita fahami bahawa kalau kita suka pakaian yang elok, yang cantik, maka itu tidak bermaksud takabur. Kerana takabur yang dinyatakan di sini yang menyebabkan seseorang itu terhalang daripada masuk syurga adalah mereka yang menolak kebenaran dan menipu manusia. Itu definisi takabur yang menghalang seseorang daripada masuk syurga. Namun kalau kita jaga penampilan, kita suka pakaian yang cantik, yang elok dan sebagainya, itu bukanlah suatu bentuk takabur. Baik. Jadi, dapat kita lihat di sini, mulai hari ini sama-sama, bagi diri saya sendiri dan juga kita semua, insya-Allah, kita semakin menghidupkan ya sebagaimana apa yang telah dinyatakan dalam hadis ini, jaga penampilan kita, jaga kekemasan kita, mudah-mudahan kita dinilai sebagai seseorang yang mengamalkan ajaran Nabi SAW. Baik. Hadis yang terakhir dalam kitab hadis ini, kitab hadis akhlak mulia ini, dia ada 42 hadis dan diakhiri dengan hadis yang ini ya, yang berjudul Masyarakat Madani yang Menjadi Idaman. Baik. Di sini kita akan lihat ada 7 golongan yang akan mendapat naungan arash Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, yang akan menjadi golongan VIP di akhirat nanti. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun, ya, 7 sab'atun
yudhilluhumullah fi dhillihi yauma dhilla illa dhilluh. Ya. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di akhirat nanti. Yang mana di akhirat nanti tidak ada naungan lain selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada 7 golongan. Mari kita berikan perhatian. Yang pertama ialah imamun adilun. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang adil ini meliputi segenap lapisan. Daripada sebesar-besar setinggi-tinggi pemimpin peringkat negara, peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat kampung, peringkat kejiranan, peringkat keluarga, dan hatta kepada sesama ahli keluarga sendiri. Ya, baik. Jadi pemimpin yang adil. Kedua ialah wasyabbun nasha'a fi ibadatillah azza wa jalla. Pemuda yang mana dia hidup, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda, ya. Itulah kita nak berikan perhatian kepada anak-anak kita, generasi bawah kita dan pemuda-pemuda yang sekarang ini. Sama-samalah kita usahakan, ya, agar mereka ada panduan dan pengisian hidup mereka ini dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kita lihat contohnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bagaimana disebutkan Imam An-Nawawi ini sejak kecil lagi beliau sangat bersungguh-sungguh dalam belajar menulis ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan bahawa Imam An-Nawawi ini dalam sehari beliau makan hanya sekali, iaitu selepas waktu Isyak. Selebihnya dipenuhkan dengan ibadah kepada Allah SWT. Puasa yang berterusan. Ya, puasa yang berterusan. Dan beliau sangat sibuk dengan menulis ilmu. Ya, dengan menulis ilmu. Umur beliau kira-kira 40 tahun lebih. 40 tahun lebih. Namun, Masya Allah, dia punya sumbangan beliau sangat hebat dan sangat besar. Ya, baik. Jadi kita lihat di sini yang kedua ialah pemuda yang membesar, yang hidup dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak faham benda ni sangat senang. Kita lihat, kita saksikan, kita tinjau, kita perhatikan hari ini kebiasaannya anak-anak muda, apa yang berlaku pada mereka. Kita boleh lihat di banyak tempat. Itu menggambarkan bahawa memang besarlah pahala yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang memilih jalan taat kepada Allah. Ya. Baik. Mungkin di tempat-tempat lain kita lihat anak-anak muda lebih kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang merugikan. Menghabiskan masa dengan hiburan-hiburan yang tidak patuh syariat. Mengabaikan solat dan seumpamanya. Baik. Seterusnya, golongan yang ketiga yang akan mendapat naungan kemuliaan Allah di akhirat nanti, iaitu lelaki ataupun individu yang hatinya sentiasa terpaut kepada masjid. Dalam erti kata, tempat kita beribadah inilah. Tidak semestinya masjid dalam definisi di Malaysia ini sahaja. Dimaksudkan juga seperti surau dan seumpamanya. Ya. Hatinya sentiasa terpaut kepada masjid. Ya. Jadi, umpamanya, sebentar lagi kita akan azan Isyak. Dah habis solat Isyak secara berjamaah, maka dia terfikir, esok nak datang pula solat subuh. Esok lepas solat subuh, bersiap untuk pergi ke kerja, atau esok cuti kan. Fikirkan, nanti zuhur, nak semayang kat mana pula? Nak pergi ke masjid pula. Habis solat zuhur, fikir pula, rancang pula, nanti nak pergi solat jemaah di masjid waktu asar pula. Bila habis asar, fikir pula, maghrib nanti nak solat di surau pula. Jadi sentiasa hatinya terpaut untuk menghadiri dan beribadah di masjid. Kita lihat dalam mafhum ayat Al-Quran yang lain, hanya sahaja mereka yang memakmurkan masjid itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi itu adalah salah satu indikator. Seandainya kita kuat iman kita, dekat jiwa kita dengan hari akhirat, maka mahu tidak mahu hati kita akan cenderung untuk sentiasa menghadiri masjid, beriktikaf di masjid, solat jemaah di masjid dan seumpamanya.
Kalau kita kata kita sangat beriman tetapi kita tak suka pergi masjid, maka itu sesuatu yang mungkin tak berapa kena lagi. Dia kena seiringan. Kalau kita insya-Allah kita committed nak kuatkan iman kita, maka seiring dengannya juga adalah kita akan berusaha untuk sentiasa hadir ke masjid, ke surau, ya. Mudah-mudahan semua kita ni dibantu, dimudahkan untuk menghadiri solat secara berjemaah. Saya yakin dan saya faham situasi hari ini, ya, dengan kesibukan kita bekerja, dengan transportation kita, ya, adanya trafik jam seumpamanya. Ini semua ada satu bentuk cabaran. Kita cuba yang kita mampu, ya. Kalau contohnya di tempat kerja tu tak ada mesyuarat yang mustahak, ada kelapangan waktu lunch, ya, kita makan betul-betul, makan elok-elok, kemudian kita hadir solat berjamaah di surau, maka kita usahakan semampu yang mungkin. Lebih-lebih lagi lah pada waktu cuti hujung minggu, cuti awam, ya, maka luangkanlah masa, kita fikirkan, rancang untuk hadir ke masjid. Baik. Seterusnya adalah dua pemuda, dua lelaki, dua individu, ya. Walaupun disebutkan secara khususnya rajul, ya, ini tidak bermaksud hanya kepada lelaki, ya, dia merujuk kepada semualah, ya. Individu yang mana mereka ini, dua lelaki ataupun dua individu ini, mereka saling mengasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Adanya orang kata apa? Mahabbah, kasih sayang sesama umat Islam, sesama manusia, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya adalah pemuda ataupun lelaki ataupun individu yang diajak oleh seorang perempuan untuk melakukan perkara yang tidak baik. Ya, perempuan tersebut ada kecantikan, ya, tetapi beliau menolak dan beliau menyatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dapat difahami juga hadis ini bahawa seseorang yang diuji, dia ada peluang untuk melakukan perkara yang tidak baik, tetapi dia tolak kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang seterusnya adalah seseorang yang bersedekah dan merahsiakan sedekahnya. Dan di sini dinyatakan perumpamannya adalah kalau tangan kanan bagi, tangan kiri tak nampak, ya. Maksudnya adalah kita merahsiakan ibadah yang kita lakukan, sama ada sedekah ke, sama ada solat malam ke dan seumpamanya. Namun ada juga beberapa situasi yang dibolehkan untuk kita memaklumkan kepada orang lain. Umpamanya seorang pemimpin masyarakat, beliau orang kata apa, dengan tujuan nak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, maka dibolehkan. Umpamanya dia membayar zakat fitrah, dia hadir solat Jumaat. Tidak mengapa untuk adanya media coverage, untuk menunjukkan supaya menjadi pedoman dan panduan kepada masyarakat. Oh, pemimpin saya boleh buat benda ni, maka saya pun boleh buat benda ni. Bukan maksud kata media coverage tu kena pergi ke rumah, buat coverage 24 jam, berapa banyak rakaat yang dilakukan oleh YB tersebut. Tidak. Jadi maksudnya di sini adalah benda-benda yang umum, yang wajib, tidak mengapa untuk dipertontonkan kepada masyarakat dengan tujuan nak mendidik masyarakat, ya. Soal ikhlas ataupun tidak itu adalah rahsia dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sini kita nak lihat, kita nak jadikan suatu bentuk didikan kepada masyarakat, ya. Baik. Jadi bila masyarakat nampak, maka benda itu semakin lama semakin kita katakan dapat dijadikan sesuatu yang normal, ya, dibudayakan. Baik. Dan seterusnya adalah seorang lelaki yang ataupun seorang individu yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa dia bersendirian sehingga mengalir air matanya, ya. Begitu dekat jiwanya, penghayatan jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir sehingga menitiskan air mata. Baik. Kalau kita lihat balik, 7 golongan ini sebenarnya mewakili pelbagai lapisan dan pelbagai kemampuan. Umpamanya yang pertama tadi, pemimpin yang adil. Mungkin tak semua kita ni ada keupayaan untuk memimpin dengan baik. Jadi siapa yang mampu memimpin dengan baik, maka dia ambil peluang ni. Yang kedua ialah pemuda, kan, yang hidup dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi anak muda ni kalau kita lihatkan, mereka belum lagi kaya dengan harta benda. Mereka belum lagi disibukkan dengan kerjaya dan sebagainya, maka mereka boleh rebut peluang ini. Manakala bagi mereka yang telah dewasa, yang telah berusia, mungkin dia tak sempat dah nak rebut peluang membesar dalam keadaan taat kepada Allah, maka dia boleh pilih peluang yang lain. Contohnya bersedekah.
Contohnya berzikir kepada Allah SWT. Baik, seterusnya. Seseorang yang sentiasa hati terpaut kepada masjid. Mungkin ada usahawan yang sangat sibuk, tetapi dia jaga ibadat-ibadat wajib ni, dia jaga. Dia mungkin tak sempat sangat nak pergi ke masjid. Maka dia boleh gunakan peluang bersedekah kerana dia mampu dengan harta yang dia ada. Ya, baik. Dan banyak lagi lah ya. Orang yang kaya dia boleh sedekah dengan merahsiakan sedekahnya. Ya, dan akhir sekali, kalau tak ada apa juga, maka kita ada peluang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh penghayatan, sehingga ke tahap boleh mampu mengalirkan air mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itulah ya, muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah kita daripada awal dahulu sampai sekarang ni, pada malam ini kita telah menamatkan perbincangan tentang 40 hadis berkenaan dengan akhlak yang mulia. Jadi secara rangkumannya yang dapat kita bawa adalah Islam ini adalah suatu agama yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disampaikan melalui baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat, agama yang merangkumi semua aspek kehidupan. Satu agama yang praktikal yang dapat kita lakukan. Ya, jadi sama-samalah kita berterusan berusaha untuk belajar, faham dan amalkan ilmu-ilmu yang kita ada. Dan insya-Allah kalau kita faham dengan betul, insya-Allah banyak kebaikan yang akan kita perolehi, ya, dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan mendapat manfaat dan kita mendapat keberkatan daripada ilmu yang kita baca. Insya-Allah sama-samalah kita doakan ya, secara berterusan. Setiap kali kita solat fardu 5 waktu ya, sentiasa juga kita doakan agar Allah Taala memberikan manfaat kepada ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Sebahagian manusia mungkin menyelesaikan 10 PhD, tahap yang tinggi, tetapi tidak ada barakah ilmunya. Dia tak mampu pun dapat faedah daripada ilmu dia. Bahkan dia lebih sibuk untuk berdebat dan bergaduh dengan manusia lain, seolah-olah menyatakan dia sahaja yang betul. Akhlaknya tak ada. Benda-benda asas begini dia abaikan. Jadi kita tak maulah macam tu. Mudah-mudahan kita walaupun belajar ilmu-ilmu yang asasi ini, tetapi Allah bagi barakah, kita mampu mengamalkan dengan baik. InsyaAllah setakat itu